Orang kadang-kadang banyak bersukan, tapi orang tak tahu pun sebenarnya apakah kepentingan dia. Hari ini saya nak sembang satu perkara berkaitan dengan kepentingan sukan. Yang pertama adalah untuk menjaga kesihatan diri. Kan? So biasanya bila orang bersukan ni, dia banyak menggerakkan seluruh tubuh badan dia. Dan paling banyak sekali anggota yang terlibat adalah jantung kita ataupun kardiovaskular. Kan, dalam bahasa saintifik dia adalah kardiovaskular, tapi dalam bahasa yang kita faham, jantung lah. Jantung ni sebenarnya dia banyak fungsi. Bila dia ada daya tahan kardiovaskular yang banyak, bila kita buat bersenam setiap hari, aktiviti fizikal dan sebagainya, dia sebenarnya dapat menghindarkan kita daripada banyak masalah ataupun banyak penyakit. Antaranya adalah contoh masalah jantung lah. Kan? So itu adalah benda yang paling penting. Dan kedua adalah masalah stroke. Kan? Sebab kita punya kardiovaskular ataupun jantung ni akan pump darah kita ke seluruh badan kita. So fungsi jantung ni, kalaulah kita mempunyai daya tahan kardiovaskular, apakah itu daya tahan kardiovaskular adalah berkaitan dengan kemampuan jantung kita untuk mengepam aktiviti ataupun mengepam darah semasa kita untuk kita melakukan aktiviti sesuatu aktiviti dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah untuk mengawal ataupun menguruskan kesihatan mental kita. Sebenarnya kita hari ini banyak dengar isu masalah dengan orang mental health. So salah satu kebaikan bersukan ni adalah dengan dia dapat mengawal kita punya kesihatan mental. Sebab ia mental ni dia berkaitan dengan cara kita berfikir tau. Cara kita berfikir, cara kita berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Jadi bila kita bersukan, umumnya kita akan berinteraksi dengan orang lain. Kita akan berinteraksi dengan orang lain. So kita akan ada circle yang positif. Kita dapat berkongsi aura-aura positif tersebut lah. Itu biasanya orang-orang kaunselor ataupun orang-orang kaunseling sembang lah. Kan? Yang ketiga adalah mengelakkan aktiviti yang tak sihat. Apa maksud aktiviti tak sihat? So dia beginilah, bila kita suka buat satu-satu benda tu, dia akan jadi hobi kita. Dan hobi kita tu sebaiknya adalah benda yang elok lah. Jadi dalam isu ni saya ambil contoh satu lah. Dalam aktiviti lumba motor sebagai contoh, berapa ramai kadang-kadang orang ni semua dulu adalah mak rempit. Bukanlah kita cerita orang luar negara ni kan, tapi orang dalam negara kita. So kadang-kadang mak rempit ni, mereka ni sebenarnya ada satu kepakaran, iaitu bawa motor dengan keadaan yang laju dan suka berlumba. Tapi kalau kita channelkan dia orang ni punya hobi tu, kan, kita kata hobi tu pada tempat yang betul, sudah tentu sebenarnya silat-silat mamat tu boleh jadi juara cup break. Baik, serius, ini memang penting. Yang keempat, yang ini sportsmanship ataupun semangat kesukanan. So kita hari ni kalau kita main sukan, saya nak ambil contoh lah, kadang-kadang kat Malaysia ni atau kat negara kita banyak masalah-masalah perkauman. Tapi kalau siapa pun main sukan, kita tengok hari ni, dulu Datuk Lee Chong Wei, tak ada siapa pun mempersoalkan dia punya kewarganegaraan sebagai contoh. Sebab apa? Sebab sukan ni dia buta perkauman. Dia sangat mengharapkan semangat kesukanan, semangat sebagai sukan. So kita boleh berinteraksi dengan orang pelbagai. So ini akan memberi kita satu suasana yang harmoni yang saya fikir untuk kita bentuk dalam negara kita lah. Dan yang terakhir, yang saya fikir kalau 10 ataupun 20 tahun dulu, ia merupakan satu benda yang sangat tabu dalam kita punya masyarakat, iaitu apa dia? Iaitu sebagai kerjaya dalam bidang sukan. Sampai hari ni pun kadang-kadang orang bercakap kerjaya bidang sukan ni tak secure. Memanglah tak secure. Dia kata sebab kadang-kadang umur 35 dah tak boleh. Kerjaya kita ni tak semestinya kita kena ada satu kerjaya sampai umur kita 55. Tak semestinya begitu. Tapi kita boleh ada 2-3 kerjaya apabila perubahan umur kita berbeza. Tapi kalau umur kita pada usia muda, kita nak fokus dalam bidang sukan, kita fokus dalam bidang sukan sebagai salah satu bidang kerjaya kita. Mungkin umur kita pada 35 dah peak, dan kita boleh buat kerja yang lain. Buat kerja yang lain, tapi adakah semata tiba kita pergi jual roti canai? Tak. Kita sebenarnya ada banyak lagi bidang-bidang kerjaya dalam bidang sukan. Sebagai contoh, kita ada jurulatih, kita ada pengadil, kita ada kepegawaian sukan. So maksudnya setiap pertandingan tu dia ada pegawai dia yang jaga. So benda-benda ini semua sebenarnya adalah salah satu bentuk kerjaya yang boleh kita explore. Dan sebab itu penting kepentingan sukan ini diketahui oleh seluruh masyarakat kita. Kan? So saya fikir ini adalah benda-benda penting yang kita kena ambil tahu, dan pastikan bila kita bersukan ataupun kita beriadah, ia menjadi satu benda yang penting dan menjadi satu benda yang boleh kita berikan manfaat kepada diri kita dan juga masyarakat.